آله الكرام وأصحابه العظام شيء لله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan kata Syekh Sanusi radhiyallahu anhu bahwasanya sifat 20 itu dibahagi atas 3 bahagi. Pertama dikatanya sifat itu ain zat, dan yaitu sifat nafsiyah. Kata Syekh Sanusi, Imam Sanusi radhiyallahu anhu, bahwasanya sifat 20 itu, yaitu daripada wujud sampai kepada kaunuhu mutakalliman, dibahagi atas 3 bahagi. Dibahagikan atas 3 bahagi. Pertama dikatanya sifat itu ain zat, dan yaitu sifat nafsiyah. Dikata oleh Imam Sanusi, yang pertama sekali, pembahagian yang pertama, sifat itu adalah ain zat, yaitu diri zat itu sendiri. Diri zat itu, sifat itu dikatakan bahawa diri zat itu sendiri, dan yaitu sifat yang ain zat itu adalah sifat nafsiyah, sifat yang bangsa kedirian, sifat jenis kedirian. Baik, yaitu sifat wujud. Sifat wujud itu menunjukkan kepada ain zat, kepada diri zat itu sendiri. Bukan seperti sifat ma'ani, bukan seperti sifat salbiyah. Kedua, kata Imam Syekh Sanusi, dikatanya bahawasanya sifat itu bukan ain zat. Ini pecahan yang kedua. Sifat itu bukan ain zat, bukan diri zat itu sendiri. Kalau dikatakan bukan ain zat, maknanya ia adalah satu sifat yang asing daripada ain zat. Itu cara kita nak memahami ini sahaja. Bukan bermakna terpisah, tidak. Tetapi berbeza di antara zat dengan sifat, dia ada perbezaan. Tapi dikatakan sifat ini dia bukan ain zat, tidak seperti sifat nafsiyah, yaitu satu sifat yang merujuk kepada diri zat itu sendiri. Ada sekali, tak ada sekali. Maknanya ada dirinya, maka adalah sifat wujudnya. Kalau tidak ada dirinya,
maka tidak ada sifat wujudnya. Kalau ada bumi ini setelah dijadikan Tuhan, maka adalah sifat wujud bagi bumi. Kalau bumi itu tidak dijadikan, maka automatik sifat wujudnya juga tidak ada. Itu nama sifat nafsiyah. Yang kedua dikatanya oleh Imam Sanusi bahawasanya sifat itu bukan ain zat, dia bukan seperti sifat nafsiyah, sehingga boleh kita kata ada sekali, tak ada sekali. Bukan, dia lain. Bukan maknanya dia tu tertanggal ataupun terpisah daripada zat, yang kita kata ghairiyah dulu tu. Dan bukan sifat itu lain daripada zat, maknanya terasing daripada zat, bukan begitu. Walaupun dia bukan ain zat, bukan bermakna dia terpisah daripada zat. Maka iaitu sifat ma'ani. Ada kata maka iaitu sifat, maknanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu dikatakan la hiya huwa wa la hiya ghairuh. Iaitu sifat itu bukan ain zat dan bukan ia lain daripada zat, maknanya dia ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi yang kedua ini maksudnya adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani artinya sifat yang wujudi, yang qaim, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Baik. Kemudian dia berta'alluq. Dan sifat ma'ani ini dia sifat yang bangsa ada. Sebab itu diperbahaskan, adakah dia itu ain zat ataupun dia bukan ain zat. Dia sifat tapi bukan ain zat, kemudian dia sifat tapi bukan terasing daripada zat. Itu sifat ma'ani. Daripada kudrat, iradat sampailah kepada kalam. Dan ketiga, sifat itu lain zat, maknanya lain daripada zat. Ketiga, sifat itu lain daripada zat, tambah daripada. Sifat itu lain daripada zat, iaitu sifat salbiyah. Baik. Sifat salbiyah artinya sifat yang berunsur penafian. Ada unsur penafian di situ, menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Baik. Dan dibahagi pula sifat itu atas 3 bahagi. Sifat 20 itu dibahagi kepada 3 lagi. Yang tadi dikata sifat itu adalah ain zat. Yang kedua, sifat itu bukan ain zat, tapi bukan juga lain daripada zat, itu sifat ma'ani. Yang ketiga, sifat itu lain daripada zat, itu sifat salbiyah. Baik, nanti dia terangkan. Dan dibahagi pula sifat itu, yakni sifat 20 itu 3 bahagi. Pertama, wujud di dalam zihin kita dan wujud di dalam kharij, yakni dalam zat, dan iaitu sifat ma'ani. Kerana bahawasanya sifat ma'ani itu mawujud di dalam zatnya dan mawujud di dalam zihin kita dengan wujud yang sabit. Ini sifat ma'ani. Ini adalah bahagian pecahan Imam Sanusi yang kedua. Kata Imam Sanusi, sifat itu bukan ain zat dan bukan sifat itu lain daripada zat. Maka sini dia kata wujud di dalam zihin kita dan wujud di dalam kharij. Baik. Keterangan dia, wujud di dalam zihin kita, maknanya sifat itu boleh diterima oleh zihin. Dan zihin makna pemikiran. Maknanya pemikiran kita boleh menerima dan tidak mampu untuk menolak. Itu dia kata wujud pada zihin. Seperti kita kata Allah itu kudrah.
maka zihin kita, pemikiran kita mengatakan ya betul, tidak dapat dinafikan kerana ada bukti dia. Bukti yang mana? Alam ini ada, kemudian segala yang di hadapan mata kita juga ada yang menunjukkan kepada sifat kudrat Allah Ta'ala. Jadi kita katakan wujud di dalam zihin artinya pemikiran kita boleh menerima dan tidak mampu untuk menolak tentang kewujudan sifat tersebut. Itu dikatakan wujud di dalam zihin kita. Dan wujud pula sifat itu di dalam kharij. Di dalam kharij artinya di luar pikiran kita, di luar fikiran. Maknanya kita boleh memikirkan bahawa Allah itu bersifat kudrat. Pada masa yang sama, akal ini tidak mampu untuk menolak bahawa Allah itu bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Apatah lagi sifat itu diiringi dengan dalil-dalilnya. Kudrah ada dalil, iradah ada dalil, ilmu ada dalil, hayat ada dalil, sama', basar, kalam, kesemuanya berdalil. Kemudian akal kita pula memikirkan, maka akal kita mengatakan sungguh Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, bersifat iradat. Pasti dia mengetahui. Kalau tidak mengetahui maka Allah itu jahil, maka tidak dapat diterima oleh akal Tuhan itu jahil. Jadi dikatakan wujud dalam zihin. Dan wujud di dalam kharij. Dalam kharij maknanya di luar fikiran kita. Dengan wujud, yaitu yakni dalam zat. Dalam zat artinya pada zat. Di dalam zat maknanya pada zat Allah Ta'ala. Artinya pada diri Allah Ta'ala itu sifat ini ada, dan kewujudannya itu dapat dilihat dengan mata kepala. Bila? Ketika di akhirat besok. Ketika di akhirat besok Allah akan bukakan hijab, maka dapat kita melihat sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan juga kalam. Itu dikatakan sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu artinya sifat yang wujudi. Sifat yang wujudi artinya sifat yang ada. Setiap yang ada itu yasihu an yura wa yusma. Setiap yang ada itu sah dilihat dan sah didengar. Jadi kalam Allah Ta'ala itu dapat didengar. Bila? Di akhirat besok. Lagi dapat dilihat sifat sama, dapat dilihat sifat-sifat yang ma'ani yang lain, karena ia wujud pada kharij. Artinya secara realitinya sifat itu ada pada Allah dan ia dapat dilihat. Itu dikatakan wujud pada kharij. Namun ulama sufi, mereka ini mengatakan wujud di dalam zihin, wujud di dalam kharij artinya adalah wujud dalam zihin artinya akal kita tidak mampu menolak kewujudan Allah, kewujudan sifat kudratnya, sifat iradatnya. Pada masa yang sama, bukti kewujudan itu dapat dilihat dengan mata. Mana? Alam ini. Itu dia kata wujud sifat itu pada kharij, maknanya dapat dilihat tanda daripada sifat-sifat tersebut, terutamanya sifat yang memiliki ta'alluq taksir, artinya ta'alluq yang memberi bekas. Mana sifat dia? Sifat kudrah dan sifat iradat. Dua sifat tersebut dapat disaksi oleh mata kepala. Maka orang sufi dia menamakan ini dengan af'al Allah Ta'ala. Tetapi dalam pengajian ilmu usuluddin kita mengatakan kita cuma menjurus kepada mawujud pada kharij, artinya sifat itu sifat yang bangsa ada, yang dibukakan hijab di akhirat besok dapat kita melihat sifat tersebut. Itu sahaja. Baik. Yakni dalam zat, arti dalam zat, pada zat Allah Ta'ala ada sifat itu dan dapat dilihat sifat tersebut. Sifat ma'ani yang 7. Dan yaitu yang dimaksudkan wujud pada zihin, wujud pada kharij, yaitu sifat ma'ani, sifat yang jenis makna, bukan jenis anggota, jenis makna. Baik. Dia mendengar bukan dengan telinga, jadi kata makna. Mendengar tu ada, tapi bukan dengan alat. Manusia mendengar, alatnya telinga.
Manusia berkata alatnya lidah, Allah Ta'ala berkata tidak dengan lidah. Baik, maka sifat-sifat ini dinamakan dengan sifat ma'ani, sifat yang jenis makna. Baik, di mana kudrat, iradat sampai kalam? Kerana bahawasanya sifat ma'ani itu mawujud di dalam zatnya, yaitu di dalam artinya pada. Kerana bahawasanya sifat ma'ani yang 7, kudrat sampai kalam itu mawujud pada zatnya, yaitu ada di zat Allah Ta'ala. Sifat kudrat sampai sifat kalam itu ada pada zat Allah Ta'ala. Dan mawujud di dalam zihin kita, yakni mawujud ada di dalam pemikiran kita dengan wujud yang sabit, dengan keberadaannya secara sungguh sehingga tidak dapat ditolak. Jadi kata sabit atau subut, ya. Sifat yang ada lagi sungguh, maknanya akal boleh menerima, pada masa yang sama akal tidak mampu menolak. Karena sifat tersebut ada dalilnya secara dapat dilihat dengan mata kepala, kesannya, dan juga dengan firman daripada Allah dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kedua, sifat itu wujud di dalam zihin kita dengan isbat halnya tiada wujud di dalam kharij, yakni di dalam zatnya, maka iaitu sifat ma'nawiyah dan sifat nafsiyah. Ini adalah bahagian yang pertama. Pertama, kata Imam Sanusi, dikatanya sifat itu ain zat dan iaitu sifat nafsiyah. Baik, yang di sini dia kata yang kedua, sifat itu wujud di dalam zihin, iaitu sifat nafsiyah. Wujud di dalam zihin kita dengan isbat. Isbat artinya mensabitkan kewujudan Allah dan mensabitkan sifat wujud yang ada pada zat Allah Ta'ala yang wujud tersebut. Maka sifat itu wujud di dalam zihin kita, iaitu dapat kita fikirkan dan tak mampu kita tolak. Dinamakan juga sifat ini selain daripada sifat nafsiyah, dinamakan juga sifat subutiyah. Sifat subutiyah maknanya sifat yang sungguh yang ada pada Allah, yang mana akal kita menerima dan tidak dapat menolak sama sekali Allah pasti wujud. Itu dikatakan sifat yang subutiyah. Dan sifat nafsiyah artinya sifat yang bangsa kedirian, iaitu diri zat itu sendiri. Baik, maka kata musannif, kedua, yakni bahagian yang kedua daripada pecahan tiga pecahan sifat ini, wujud di dalam zihin kita, iaitu wujud di dalam pemikiran kita, akal kita. Baik, maknanya boleh kita tolak? Tak boleh. Kewujudan Allah itu akal mengatakan memang logik, bahkan wajib, pasti dia ada, mustahil dia tidak ada, karena adanya alam ini. Dan Allah Ta'ala itu bersifat salbiyah, yang kita katakan sebagai sifat jalal Allah Ta'ala, yakni syarat-syarat ketuhanan. Kata sebahagian ulama, orang sufi mengatakan itu adalah syarat ketuhanan. Allah itu mesti bersifat dengan qidam, tidak berpermulaan wujud, dan dia mesti baqa, tidak akan binasa, dan dia mesti mukhalafah lil hawadis, dia tidak boleh sama dengan makhluk dia, dan dia adalah zat yang memiliki sifat, dan dia mesti asa tunggal pada zat, pada sifat dan pada perbuatannya. Maka itulah Tuhan. Maka karena itu yang sebegitu, itulah Tuhan kita, dan kita mengatakan bahawa pasti dia ada. Kerana alam ini tidak boleh terjadi dengan sendiri, bahkan ada yang menjadikannya. Tidak dapat diterima akal sesuatu itu ada tanpa ada penyebab tentang kewujudannya. Alam ini sebab adanya kerana Allah yang mengadakan dia. Kalau Allah tidak mengadakan dia, pasti dia tidak ada. Baik, oleh kerana akal kita tidak boleh menerima bahawa alam ini terjadi tanpa ada pencipta, Allah mengatakan bahawa Allah lah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah mengatakan, dia declare dalam Al-Quran, dia yang menjadikan. Akal kita mengatakan
alam ini pasti ada yang menjadikan. Maka gabungan itu kita mengatakan bahawa memang Allah Ta'ala itu ada, karena akal tidak boleh menolaknya, bahkan dibantu kuat daripada sudut pendalilannya. Baik, dan sifat ini kata ulama wujud di dalam zihin kita, yaitu dalam pemikiran kita, tidak mampu kita tolak dengan isbat, dengan mensabitkan kewujudannya. Maka sabit ini kita katakan bahawa yaitu mengiyakan kewujudan Allah Ta'ala, bahawa dengan arti kata yang lain tidak mampu menolak kewujudan Allah Ta'ala oleh akal kita. Itu dikata subut, atau dipanggil sifat ini sifat subutiyah, sifat yang sungguh yang ada pada Allah sekira-kira akal tidak mampu untuk menolak. Hal keadaan sifat wujud ini, sifat nafsiyah ini tiada wujud di dalam kharij, tetapi secara realiti dapat tak dilihat oleh mata kepala akan sifat wujud, tidak dapat dilihat. Kerana yang dapat dilihat nanti adalah zat Allah Ta'ala, bukan sifat wujudnya. Tetapi zat yang kita lihat itu kita dapat memahami, itulah dia wujud Allah. Maka oleh kerana itu dikatakan sifat itu, sifat wujud itu sifat yang menunjuk kepada ain zat, kepada diri zat, kepada zat Allah Ta'ala sendiri. Ada dia maka ada wujudnya, tak ada dia maka tidak ada wujudnya. Yang pastinya dia ada maka ada wujudnya. Maka sifat ma'ani berbeza dengan sifat nafsiyah. Sifat ma'ani iaitu kudrat dapat kita lihat nanti, kalamnya dapat kita dengar. Tetapi sifat wujud ini kita tidak dapat melihatnya, tidak dapat mendengarnya, cuma kita dapat memahami adanya zat Allah, maka adalah sifat wujudnya. Sebab itu dinamakan dia sifat apa dia? Sifat yang subutiyah atau sifat nafsiyah, sifat yang merujuk kepada diri zat. Maka dia kata secara luaran tidak ada. Mana tidak ada itu, sifat itu tidak dapat dilihat oleh sesiapa pun, kerana yang dilihat nanti adalah zat Allah Ta'ala. Yang dipaham daripada melihat zat artinya ada Allah Ta'ala. Baik, maknanya kalau istilah mantik kita kata, yaitu zat Allah itu adalah dal, yang ditunjukkan madalulnya adalah wujud dia. Maka dalalahnya adalah akal kita bila melihat kewujudannya, merasai kewujudannya, pasti kita mengatakan Allah Ta'ala itu wujud, dia ada. Maka wujud itu, adakah dia seperti ma'ani yang boleh kita lihat atau bukan? Dia bukan seperti sifat ma'ani, tetapi akal kita tidak mampu menolak, cuma kita tidak dapat melihat sifat itu nanti. Karena dia sekadar kita faham daripada wujudnya zat, maka adalah wujudnya, sifat wujudnya. Baik, macam kita kata wujud ikan, yang kita nampak ikan, wujud ikan nampak? Tak nampak. Kalau nampak, tak tahulah tentang dia nampaklah wujud ikan. Tak. Macam kita kata mahal, yang kita sebut dulu, mikrofon mahal. Yang kita nampak mikrofon, mahalnya mana? Dia kata mikrofon tu mahal, kita pun cari. Mikrofon ada, mahal mana mahal? Memang tak ada lah. Kita cuma memahami daripada harga yang banyak, katakan ni sampai 500 sebuah, kita kata tak munasabah, mahal tu. Jadi mahal tu macam mana? Ada ke kat dia ni mahal tu? Ada, tetapi dapat dilihat atau tidak? Tak dapat dilihat. Cuma dapat kita faham yang bahawasanya yang seperti ini namanya mahal. Kalau cari juga tak tahulah. Mungkin kita ada sedikit penyakit jiwa. Karena mencari mikrofon dan mencari mahalnya sekali. Demikian mencari mikrofon berserta dengan sifat wujud dia. Kita nak tengok mikrofon ni, mana wujud dia? Yang ada mikrofon, betul lah. Bila nampak mikrofon ni ada, maka ada wujud dia. Berbanding sifat ma'ani yang ada pada dia. Apa dia? Hitam dia. Ya, hitam dapat kita lihat. Ini ma'ani dia. Tak, dapat kita lihat ma'ani dia. Maka ma'ani ni ada tak pada mikrofon ni? Ada. Maka kalau kita nak buat contoh, iaitu ini zatnya, benda ni yang kita ketuk-ketuk dia bunyi-bunyi ni, ya. Kemudian warna ini adalah sifat dia. Maka oleh kerana dia dapat dilihat, ini sifat ma'aninya.
Tetapi wujudnya ini tak dapat kita lihat. Tapi kita memahami karena adanya mikrofon ini adalah wujudnya. Kalau kita ambil api, kita perun dia, bakar, kita bakar dia ni, ada tak lagi wujud dia? Tak ada. Maknanya bila dia ada sifat wujud dia. Bila dia tak ada, maka tidak ada sifat wujud dia. Maka sifat wujud yang sebegini dipanggil sifat nafsiyah. Sifat yang merujuk kepada diri mikrofon ini sendiri. Baik, cuba kita bawa balik ke tauhid. Allah Ta'ala itu ada, zatnya wajibul wujud, yakni pasti wujud. Maka adanya zat dia itu, maka adalah sifat wujudnya. Tapi sifat wujud itu dapat dilihat atau tidak? Tak. Maka sifat ma'aninya dapat dilihat. Perbandingannya seperti hitam yang ada pada mikrofon yang dapat kita lihat. Baik, ini dikatakan tadi wujud pada kharij dan wujud pada zihin. Kalau yang wujud dia ni, ya, ke hitam ni, kita katakan sifat yang wujud pada zihin, akal kita boleh menerima ini hitam. Kemudian pula lagi secara realitinya memang dia hitam. Itu dikatakan wujud pada kharij, sehingga dapat kita lihat. Di luar pemikiran kita dia wujud, dalam pemikiran juga boleh kita fikirkan. Demikian sifat wujud. Boleh kita fikirkan kewujudan Allah, tetapi adakah wujud itu dapat dilihat seperti melihat kala hitam ini? Tidak. Itu dikatakan yang kedua ni, iaitu dia wujud pada zihin tapi tidak wujud pada kharij. Baik. Yakni di dalam zatnya, zat dirinya, atau pada zat Allah Ta'ala. Maka iaitu yang kedua ini dipanggil sifat ma'nawiyah dan sifat nafsiyah. Dua sekali. Karena ada ulama mengatakan sifat nafsiyah itu tergolong di dalam sifat haliyah. Ada yang mengatakan termasuk sifat haliyah nafsiyah itu adalah sifat ma'nawiyah. Sifat itu tidak sabit pada diri dia, cuma sekadar melazimi sifat ma'ani. Artinya apa dia? Siapa anak, siapa bapa? Katanya ma'nawiyah itulah dikira sebagai anak, ma'ani dikira sebagai bapa. Ada nak ma'nawiyahnya, maka adalah ma'aninya. Baik. Contoh yang kita buat dulu iaitu kalau yang ada pada ni hitam dapat dilihat, kemudian ada pada mikrofon, maka jadilah keadaannya berwarna hitam. Keadaan berwarna hitam itu cuma satu pemahaman daripada hitam yang kita lihat. Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa itu adalah pemahaman daripada kudrat yang ada pada Allah. Itu dia kata melazimi daripada sifat ma'ani itu sifat ma'nawiyah. Baik. Maka termasuk sifat yang sebegini yang wujud pada zihin tidak wujud pada kharij selain daripada nafsiyah adalah sifat ma'nawiyah yang melazimi sifat ma'ani. Baik. Yang ketiga ini merujuk kepada mana? Kepada yang ketiga yang dipecahkan oleh Al-Imam As-Sanusi. Di atas tu kata dia, dan ketiga sifat itu lain zat, lain daripada zat, iaitu sifat salbiyah. Keterangannya di bawah. Ketiga sifat itu tiada mawujud dalam kharij. Di dalam secara luaran dia tidak wujud. Sebagaimana sifat nafsiyah, sebagaimana sifat ma'nawiyah tidak wujud pada kharij. Tetapi nafsiyah dan ma'nawiyah wujud pada zihin. Yang dia ini secara luaran tidak wujud dan tiada mawujud dalam zihin, tapi dalam pemikiran pun tak ada juga. Tidak sabit. Dalam pemikiran pun dia tak ada, luar pemikiran pun dia tak ada. Yang mana sifat yang tak ada tu? Baik. Maka iaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah artinya sifat nafi. Sifat nafi, ya. Nafi apa? Nafyu ma la yaliqu bihi subhanah.
penafian terhadap barang yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Apa sebab? Kerana bahawasanya madlul salbiyah itu, madlul maknanya yang ditunjuki oleh sifat salbiyah itu adalah menafi di dalam zat, iaitu menafikan sesuatu pada zat. Apa yang dinafikan? Dinafikan baharu Allah Ta'ala. Allah itu dinafikan baharunya. Apa makna tidak baharu? Makna tidak baharu adalah qidam. Maka qidam itu adalah ibarat daripada menafikan permulaan wujud. Maka ada penafian permulaan wujud, tidak wujud pada zihin tentang Allah itu ada permulaan, dan tidak wujud pada kharij yang Allah itu ada permulaannya. Tidak dapat dilihat permulaan Allah Ta'ala karena Allah tidak berpermulaan. Maka ibarat daripada menafikan permulaan wujud, dinamakan sifat itu qidam. Baik. Lagi menafikan Allah itu fana, binasa. Maka binasa itu bagi Allah Ta'ala tidak wujud pada zihin, tidak wujud pada kharij. Itu dikatakan tadi, yaitu sifat salbiyah, kerana bahawasanya madlul salbiyah yang ditunjuki oleh sifat salbiyah mana? Qidam. Yang ditunjuki apa di situ? Menafi di dalam zat, iaitu penafian terhadap baharunya zat, terhadap fana'nya zat, terhadap keserupaan zat dengan makhluk, terhadap perlunya Allah kepada yang lain, terhadap Allah itu tidak esa. Maka oleh kerana itu dikatakan ini adalah madlul salbiyah, yang ditunjuki oleh sifat salbiyah itu ialah penafian sifat yang tidak layak bagi Allah. Maka sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala itu tidak ada pada zihin, tidak ada pada kharij, dinamakan salbi. Dan nafi di dalam zihin kita, yakni menafikan barang yang tiada layak bagi hak Allah Azza wa Jalla, kita nafikan. Seperti nafikan yang mana ni? Menafikan Allah itu baharu. Maka menafikan baharu itu apa istilahnya? Qidam. Qidam itu maknanya sedia ada. Bukan baharu, baharu ada. Maka yang dinafikan baharu ada. Maka menafikan baharu ada itulah dikatakan tidak wujud di dalam zihin, tidak wujud pada kharij. Karena sebab demikian itu dibilang ia lain daripada zatnya. Karena sebab itulah, ya, sebab dikatakan madlul salbiyah itu menafi pada zat Allah Ta'ala, maka itu dibilang ia, yakni salbiyah itu lain daripada zatnya zat Allah Ta'ala. Dan kata setengah jumhur ulama radhiyallahu anhum, dan dinamai sifat ma'ani itu illat bagi sifat ma'nawiyah, maka dinamai sifat ma'nawiyah itu ma'lul. Boleh faham tuan-tuan? Kan? Jadi saya ringkaskan dululah, ya, sebab nampak kita pun berkorut, kan? Jadi kita ringkaskan, ya. Dia kata pecahan zat ni, pertama sekali zat tersebut wujud dalam zihin, pemikiran, tidak wujud pada luaran. Satu. Yang kedua, wujud dalam pemikiran, wujud juga pada luaran. Yang ketiga, tidak wujud dalam pemikiran, tidak wujud juga dalam luaran. Yang pertama, wujud dalam pemikiran, tidak wujud pada luaran, sifat nafsiyah, sifat maknawiyah. Itu sahaja. Nafsiyah sama maknawiyah. Contohnya tadi macam wujud mikrofon ini. Baik. Keadaannya berwarna hitam, itu wujud pada zihin, boleh kita fikir, tetapi nak dilihat pula di luar tak nampak. Sifat maknawiyah, keadaan di berwarna hitam tak nampak. Yang kita nampak warna hitam, keadaan tidak dapat dilihat, cuma dapat difaham. Yang kedua, wujud dalam pemikiran, wujud juga dalam pikiran. Boleh kita fikir warna hitam, dan realitinya juga boleh kita lihat dengan mata kepala, sebagaimana sifat ma'ani. Kita boleh memikirkan Allah itu sebab kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, dan secara luarannya nanti Allah bukakan hijab di akhirat dapat kita lihat. Dan yang ketiga, tak wujud dalam pemikiran, tak wujud juga di luar pemikiran kita secara realitinya, iaitu baharu bagi Allah Ta'ala itu tidak ada.
maka jadi nafikan daripada Allah. Maka kita menafikan itu maknanya akal tidak boleh menerima sama sekali Allah itu baharu. Dan baharunya Allah itu tidak ada pada luaran. Secara realitinya tidak dapat dilihat Allah itu baharu. Maka oleh kerana itu dikatakan sifat salbiyah ini sifat yang tidak wujud dalam pemikiran, tidak wujud secara realiti. Nanti dipanggil kharij dan zihin. Baik, istilah ya tuan-tuan, ditukar ke bahasa Arab, kan? Dan kata setengah jumhur ulama, kenapa ulama kita buat dalam bahasa Arab? Jumhur ulama bahasa Arab, zihin bahasa Arab, tak kharij bahasa Arab. Kenapa? Ini dia kata ulama kita suruh belajar. Kalau semua buat dalam bahasa Melayu tuan-tuan, dia bantai baca sendiri je. Dia baca tu dia kata, senang ya tauhid ni, tak susah mana pun. Sudahnya fasyaitanu syaikhuhu, maka syaitan pula menjadi syekh dia. Dia tafsir ikut suka dia, maka akhirnya rosak. Baik, sebab itu dibuatkan istilah-istilah yang sebegini. Nak tak nak kena pergi mengaji, baru kita nampak. Baik, masalah bukan saya tak nak mengaji, kan? Dan mengaji pun tak faham, sebab dia istilah. Terdinding kita dengan istilah. Istilah-istilah yang banyak macam ni. Zihin, kharij, ya. Tapi tak apa tuan-tuan, belajar sikit-sikit, lama-lama ingatlah tu. Dan kata setengah jumhur ulama, makna sebahagian ulama lah, mengatakan dan dinamai orang akan sifat ma'ani itu ilat, sebab bagi sifat maknawiyah akibat. Baik, seperti api dengan hangus. Kenapa hangus? Kerana api menghanguskan. Gitu. Dah. Lagi, kenapa cincin bergerak? Kerana jari yang bergerak. Maka gerakan ini katakan illah, maka pergerakan cincin dipanggil ma'lul. Hangus itu adalah ma'lul daripada illat, iaitu api yang membakar. Maka api itu dikatakan sebab, hangus itu dikatakan akibat. Pergerakan ini dikatakan sebab, maka akibatnya cincin juga turut bergerak. Dia bukan nak gerakkan cincin, tetapi cincin akan ikut bergerak disebabkan gerakan yang ada pada jari. Janggut begitu juga. Ketika dia bercakap, mulut dia bercakap, janggut pun gerak sekali, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Kalau kita nak hentikan dia, cukuplah campak tepi. Selagi dia ada di sini, maka oleh kerana bergerak dagu, maka bergerak sekali dah dia. Maka gerakan pada dagu itu dipanggil illah. Dan maklulnya pergerakan janggut. Lain macam dia ketuk segunting. Baik. Dan kata setengah jumhur ulama radhiyallahu anhum wallahu a'lam. Nanti kita ni sebab dia ada soal kemudian jawab. Kita tengok soal dan jawab ni panjang cerita dia. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung balik lepas raya. Nah, kan? Maknanya tarikh kita kena tahun ni kena pada bulan Ramadan. Baik, kita berhenti di sini dan kata jumhur ulama wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.